Shalom. Pada 29 Mei ini, bacaan harian Alkitab kita mengenai Nahas. 1 Samuel 11 ayat pertama. Kemudian Nahas, orang Amon itu, bergerak maju dan berkemah mengepung Yabes Gilead. Lalu berkatalah semua orang Yabes itu kepada Nahas, ikatlah perjanjian dengan kami, maka kami akan takluk kepada Tuhan. Sejurus selepas Samuel mempersembahkan dan melantik Saul sebagai raja baru, keadaan Israel sebahagian besarnya masih sama. Saul pulang ke Gibea dan kembali bekerja dengan lembu-lembunya di ladang. Namun begitu ancaman segera muncul, menandakan permulaan kepimpinan Saul dan mengesahkan kerajaan di tangannya. Nahas, raja Bani Amon, berarak melawan kota Yabes Gilead. Walaupun kota itu mencadangkan untuk mendatangani perjanjian dengannya, raja yang kejam itu meneruskan ancamannya. Satu-satunya perkara yang baik tentang dia adalah dia bersetuju untuk memberi orang ramai 7 hari untuk sama ada mendapatkan bantuan atau menyerah. Nahas pasti begitu yakin dengan kekuatannya sendiri, memikirkan bahwa dia menentang kerajaan yang tidak teratur. Dia membayangkan bahwa dia boleh menakluki kota itu dengan mudah. Karena itu para utusan telah dihantar ke suku-suku barat Israel. Kita boleh baca dalam ayat yang pertama hingga keempat. Apabila Saul mendengar tentang hal itu, dia memanggil orang Israel dan menyiapkan tenteranya, membahagikan tenteranya kepada 3 kumpulan. Saul menyerang perkemahan orang Amon pada awal pagi dan membunuh mereka. Daripada ayat ke-5 hingga 11. Digerakkan oleh Roh Kudus, pada ayat ke-6, Saul memperoleh kemenangan besar. Israel akhirnya mendapat apa yang diinginkan, seorang raja yang akan memimpin tenteranya dengan kuasa dan berdiri di tahap yang sama dengan raja-raja lain di sekeliling mereka. Pemerintahan Saul ditegaskan semula di Gilgal. Saul sekali lagi mengingatkan orang ramai untuk setia kepada Tuhan. Kita boleh baca dalam 1 Samuel pasal 12 ayat 14, 15 dan 20. Selepas menegur mereka kerana menolak Tuhan sebagai raja mereka, dia masih dengan baik hati berjanji untuk berdoa bagi mereka dan mengajar mereka mengikuti jalan Tuhan. Pada ayat ke-23, orang Israel memperbaharui komitmen mereka. Ia adalah permulaan yang penuh pengharapan bagi Israel dengan Tuhan menyediakan seorang raja yang berani, seorang nabi yang penyayang dan janji-janjinya. Kita biasanya mempunyai banyak titik permulaan yang baik dalam perkawinan, kerjaya, perniagaan, dan perjalanan rohani kita. Tuhan seringkali memberikan segala yang kita perlukan, tetapi apa yang menandakan pengakhiran pengembaraan untuk kejayaan atau kegagalan adalah bagaimana kita mengikuti arahan Tuhan dan kekal dalam firman-Nya. Amin. Tuhan memberkati.